Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, pada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pada tuan-tuan ahli-ahli yang berhormat, pada pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita pada malam yang barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah. Saya baru saja sampai dari Mekah, dari Umrah. Rambut pun tak kena lagi. Nak botak kan? Wet mani rasanya. Jadi saya sampai semalam. Pagi tadi saya ada istimewa di sekolah saya, ada 15 buah bas yang melawat sekolah saya tadi. Habis pukul 12.30 terus saya datang dengan tuan-tuan. Jadi orang tanya saya, Ustaz, tak ada batuk ke? Tak ada demam ke? Tak penat ke? Tak sakit tekak ke? Okay, jadi insyaAllah di akhir ceramah nanti saya akan bagikan doa, dan kalau saya sampai tadi ramai orang cakap yang sakit, yang ni sakit, yang ni sakit, tidak tolong doa. InsyaAllah saya akan bacakan doa. Jadi kalau tuan-tuan ada air ke, ada botol ke, atau buat alam simpanan, insyaAllah saya akan bacakan. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam bacaan doa tadi. Mudah-mudahan dapat berkongsi bersama. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi SAW dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, bada'ul Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Bada'a maksudnya bermula, permulaan, ibda, permulaan. Bada'al Islam, Islam ini bermula dalam keadaan gharib, pelik. Ghariba ni dia ada banyak maksud. Yang pertama pelik, yang kedua ganjil. Ghariba ni orang macam terkejut. Ghariba ni macam orang tak percaya. Ghariba ni orang tak suka. Ghariba ni maknanya ialah luar daripada kebiasaan. Ghariba ni benda yang orang betul ke? Betul ke? Itu ghariba. Kata Rasulullah, bada'al Islam ghariba. Islam bermula dalam keadaan pelik yang saya sebutkan tadi. Wasayaudu, dan akan berlaku balik. Wasa, Allah Nabi gunakan perkataan saufa, benda yang akan berlaku. Wasayaudu kama bada'a ghariba, maka akan berlaku balik kepelikan, keganjilan macam mana Islam awal-awal dahulu. Islam bermula dalam keadaan ganjil, dalam keadaan dagang, terasing, pelik. Kemudian Islam menjadi dominan di Mekah, naik sampai ke Madinah, naik ke Mekah balik, kemudian seluruh Jazirah Arab. Dia pergi ke negara Afrika, dia naik ke Iraq, dia sampai ke tanah Melayu, sampailah satu dunia. Maka dia dominan dalam dunia. Dan kata Rasulullah, di akhir zaman dia menjadi ganjil semula, dia menjadi pelik semula. Dan kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah. Fatuba, maka beruntunglah, maka baiklah siapa-siapa yang dianggap pelik pada zaman itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ganjil itu, dalam golongan pelik, dalam golongan yang seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan dagang itu. Baik, tuan-tuan tengok cerita Seri Bersih. Orang veteran macam saya, dia ingatlah cerita Seri Bersih. Seri Bersih, cerita Pak Malau dengan Dama. Tuan-tuan ingat kan? Pak Malau duduk di kampung. Bila duduk di kampung ni tuan-tuan, anak dia disukai oleh anak ketua kampung Mahmud Jun jahat. Mengoraknya Rosnani Seri nama dia.
Tetapi Sri tak suka dekat Mahmud Jun, Sri suka dekat Nordin Ahmad. Nordin Ahmad itu menumpang. Ada mak nama dia Kuntum, ada adik namanya Delik. Mereka ni orang luar yang datang menumpang di kampung ini. Jadi bila berlaku sesuatu, orang akan nampak Damak yang buat. Bila sakit saja, Damak yang sihirkan. Hilang je barang, Damak yang buat. Benda tak elok je berlaku, Damak lah buat. Sebab apa? Sebab Damak itu orang luar. Damak itu orang asing menumpang di situ. Akhirnya orang tahu bahawa Damak ni bagus, Damak ni baik. Yang jahatnya anak ketua kampung Mahmud Jun. Maka Pak Malau yang orang tua yang ada anak nama Sri tadi, dia pun pujuk Damak. Damak, aku ada hajat yang besar dengan kau Damak. Pak Malau sering beda. Dia kata apa? Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, ada baiknya saya menyampaikan hajat saya dulu Pak Malau. Kemudian amat muka tu baik dia amat kan. Kemudian Pak Malau tanya, apakah hajat kau Damak? Saya nak balik ke Pahang Pak Malau. Saya nak balik ke Pahang. Kau tinggal saja di Persik ini Damak. Seluruh orang di Persik ini suka kepada kau. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri Pak Malau. Ada lebih baiknya hujan batu Pak Malau. Nampak? Tuan-tuan, dia kata apa? Sudahlah Damak. Perkara yang lepas jangan diulangkan sini Damak. Telajak perahu politik dari Pak Malau, telajak kata buruk pada degi betul Damak ni. Kau kahwin sajalah dengan Sri Damak. Kau tinggal sajalah di sini. Perkara yang lepas aku mohon maaf. Sedangkan Tuhan mengampunkan hambanya. Apa kata Damak? Itu antara Tuhan dengan hambanya. Tapi saya dengan Pak Malau, saya bukan Tuhan Pak Malau. Boleh marah. Lepas itu dia sebut satu perkataan yang sampai sekarang tuan-tuan ingat. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang lalu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Digunakan perkataan dagang. Dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Dagang nama dia Gharib. Kalau nak cerita hantu je, punya panjang cerita. Dagang di sini maknanya apa? Gharibah. Semua salah dia. Hak tak elok, yang jahat, yang tak baik, semua salah Damak. Itu nama apa? Gharibah. Sekarang ini kata Rasulullah, di akhir zaman Islam akan jadi macam tu. Yang buruk, yang jahat, yang tak elok, yang tak betul, semuanya jatuh pada Islam. Itu nama dia apa? Gharibah. Sebab tu orang takut nak sebut Islam. Orang tak berani nak sebut saya Muslim, takut dia. Dia tak berani nak sebut yang ni Islam ni, dia tak berani. Pasal apa? Nanti dia akan dianggap tak betul, orang tak suka, dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai orang yang pengganas, dianggap sebagai orang yang tak elok, dianggap sebagai tak betul, dianggap ajaran sesat dan sebagainya. Buat benda baik tak mau. Tak boleh buat benda baik. Nanti buat benda baik orang kata, ni tak betul ni salah ni ajaran tak betul ni. Maka kata Rasulullah, siapa yang pegang Islam pada masa itu, siapa yang mengamalkan Islam pada masa itu, orang pulaukan dia, orang anggap dia sebagai dagang, macam Damak dengan Pak Malau tadi. Kalau dia di pulau, kalau dia tidak disukai kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, untung orang itu. Itulah orang yang terbaik. Sebab orang itulah yang mempertahankan Islam, yang bercakap tentang kebaikan Islam, yang tetap bercakap tentang kebaikan di tengah-tengah orang melakukan kerosakan. Nama dia apa? Islah, memperbaiki manusia. Baik tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama malam ni saya nak sentuh tentang ghurabah ataupun gharib ataupun gharibah. Kalau gharib satu benda pelik, nama dia gharib. Mai banyak-banyak, nama dia ghurabah. Bahasa Arab ni dia lain sikit. Bahasa Melayu kalau banyak 2 kali. Bahasa Melayu kalau banyak 2 kali. Kereta. Nampak tu? Dia 2 kali. Masjid di seluruh negeri. Masjid.
Dia tak sebut satu, dia sebut dua. Itu menunjukkan banyak. Orang putih kalau banyak dia ada S, kas, mosque. Dia ada banyak S di belakang tu menunjukkan banyak. Bahasa Arab tak ada pula, tak dia bukan dua kali. Terima kasih. Sawak menang tu Arab tuan-tuan. Bahasa Arab dia lain sikit. Banyak lain, dua lain, seorang lain, dua orang lain, ramai-ramai lain. Jadi tuan-tuan, di sini kita belajar tentang di akhir zaman Islam akan menjadi ghuraba. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan yang saya muliakan, dia jadi pelik dengan pakaian Islam, dia jadi pelik dengan fashion Islam, dia jadi pelik dengan satu image yang Islam bawa dalam pakaian menutup aurat, dianggap sebagai tak bagus. Yang bagusnya apa? Pakaian yang dibawa daripada luar, daripada Islam. Kalau hari ini kita nak jalan pakai jubah, pakai serban, orang tengok ayam pek. Ayam pek dekat kita. Jadi pelik. Saya bawa balik tanah suci lah. Tahun lepas lagi, waktu saya pergi berubat dekat Badar, waktu saya pergi berubat di Madinah, saya dah tengok lah. Lepas saya pergi berubat di satu tempat ni, dia orang bawa saya makan nasi ikan. Ikan goreng. Nama dia Mat'am Samak. Masuk situ. Saya pun tunggu ikan goreng sampai. Yang kita ni pakai jubah lah, biasa lah orang Melayu di Madinah jubah lah. Beli jubah bila lagi. Yang saya tengok datang 5-6 orang dia orang pakai seluar pendek. Datang, saya duduk kan style restoran Arab kan, style dia duduk kat dinding punya dekat sofa rendah tu kan. Dia orang datang, Malaysia? Ya, Malaysia bagus. Saya kata, tak bagus. Kata Malaysia bagus, kita tak bagus. Pakai seluar pendek kan. Saya kata kat kawan saya, satu hari nanti dalam Masjid Nabawi tu, kawasan luar orang pakai seluar pendek. Betul kan? Dah pakai lah. Dan benda tu dianggap normal sekarang. Saya pergi ke satu tempat melawat, saya tengok orang putih. Tengok saya buat taklimat tu pada jemaah, orang putih lalu. Orang putih, saya kata berhenti sekejap. Tuan-tuan tengok di belakang. Benda yang kita tak pernah tengok sebelum ini. Orang bukan Islam berada di tanah suci. Hari ini tuan-tuan dah ada orang bukan Islam. Saya pergi hambat dia orang tu dalam 10 orang. Saya pergi. Saya tanya orang putih tu, dari mana? Poland. Saya tanya dekat dia, are you Muslim? No. Tidak Islam juga. Dulu jaranglah kita dengar. Tak pernah kita dengar orang dulu. Sekarang dah jadi normal. Yang bukan Islam sampai di situ. Jadi kita yang masih mempertahankan Islam, yang masih sayang pada Islam ni, alhamdulillah orang kita. Di Melaka ni tuan-tuan, kuliah Madrid ceramah saya ni macam ni. Tak muat dalam surau dalam masjid. Alhamdulillah. Yang masuk pakai jubah, itu imam penceramah dia tak pakai jubah. YB dia pakai jubah. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya nak cakap bahawa biar orang tengok kita pelik. Biar orang tengok kita pelik. Fashion kita orang perempuan jadi pelik. Kau dia tak panas ke bagi tudung? Kau dia tak panas ke bagi tudung? Kau tak limas ke? Berapa ramai orang hari ni tak mau pakai tudung. Tak mau tutup aurat. Dia kata jadi nanti nak pergi tempat lain, orang tak suka. Pakai kepiah, pergi tempat orang lain nanti tak suka. Sebab immigration dia kacau. Bila pakai kopiah dia kacau. Bila pakai janggut pun dia kacau. Ada negara yang bila nak cek pasport, dia tengok kita pakai janggut, dia kacau. Sebab tu ada orang Islam terpaksa buang janggut dia supaya boleh masuk dalam negara dia orang.
Dia jadi menyusahkan kita, menakutkan kita. Sampai ada negara yang ada nama Muhammad pun menjadi susah. Dan ada orang Melayu hari ini tuan-tuan yang nak buang nama Muhammad daripada nama anaknya. Dia kata saya nak buang sebab Muhammad ni mak saya yang nak letak, bapa saya nak letak. Kita orang tak nak sangat bernama Muhammad. La ilaha illallah. Yang tak sumpah baru tuan. Maksud apa? Nak pakai nama lain. Tak mau pakai nama Muhammad sebagai permulaan pada anak lelaki dia. Yang inilah yang Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata di akhir zaman ini apa yang akan berlaku? La yabqa minal Islam illa ismu. Tidaklah tinggal pada Islam itu melainkan hanya pada namanya sahaja, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi walau apapun keadaan kita sekalipun, kita berfashionlah dengan pakaian untuk aurat kita. Saya duduk atas kapal terbang. Saya ni jenis tak tidur, tuan. Atas kapal terbang pun tak tidur, duduk di bawah pun tak tidur. Saya tidur dalam kereta tadi. Bila tak tidur, duduk tengok apa dalam kapal terbang. Tengok pramugari, sekejap jalan, sekejap masuk, sekejap jalan. Allah. Tapi saya seronok kapal terbang ni ada surau, boleh semayang kat surau. Nah, seronok tuan-tuan, seronok, alhamdulillah. Baik. Datang satu pramugari. Pakcik. Ya. Pakcik selalu bagi motivasi ya. Ya. Ada boleh tanya, saya tanya pakcik soalan? Boleh. Dalam hati kata, pakcik apa dia? Dari 10 aku ni. Pakcik pun pakcik lah tuan-tuan. Dia bertanya tentang semayang, dia bertanya tentang qada, dia bertanya tentang jamak dan qasar, dia bertanya tentang semayang atas kapal terbang. Sekejap lagi mari pula warga apa nama pramugari pada Tunisia pula. Sekejap lagi dia tanya dia tanya yang ni. Wah tuan-tuan, alhamdulillah. Dia kata, Ustaz, pakaian saya macam ni boleh tak saya semayang? Pakaian yang macam ni boleh tak saya semayang? Jadi saya cakap pada tuan-tuan malam, apa dia Ustaz pakaian yang dikatakan pakaian Islam tu apa Ustaz? Adakah pakai baju Melayu bukan pakaian Islam? Pakai kemeja macam saya ni bukan pakaian Islam? Yang pakai jubah saja pakaian Islam? Ya saya jawab senang je. Pakaian Islam ialah pakaian yang membolehkan awak semayang bila-bila masa. Bersih, menutup aurat, tidak menyerupai pakaian orang lain yang tidak Islam. Awak boleh semayang anytime. Macam itulah orang perempuan. Apa dia pakaian muslimah? Pakaian yang membolehkan sembahyang bila-bila masa. Sebab ada perempuan komplain, orang lelaki-lelaki senang lah Ustaz nak semayang. Macam kita orang ni bila nak semayang, ya Allah nak cari telekung, kain telekung, ya Allah susah Ustaz. Orang lelaki-lelaki senang, kemeja seluar boleh semayang, kita orang susah. Itulah kan saya kata Kak, yang pakai telekung semayang ni, yang negara dia, ujung dia sil-sil. Nah dia ni banyak pakai telekung. Yang ujung negara tu nama dia sil-sil. Malaysia, Indonesia, yang sil-sil ujung dia. Negara-negara lain kau pakai lah tutup aurat, pakai baju kurung, pakai sarung lengan, pakai tudung, sembahyang Allahu Akbar. Simple. Sebab ada orang dia tak mau turun sembahyang. Tak saum, mainlah sembahyang. Apa asal duduk dalam pas? Tak bawa telekung. Tak apa, telekung masjid ada. Tak apalah, tak suka kongsi-kongsi. Tak apalah, mainlah sembahyang. Tak apalah, tak bawa telekung. Kenapa tak bawa? Tak sangka nak sembahyang. Tak sangka nak sembahyang. Padahal sembahyang tu dah berusia ribuan tahun. Ribuan tahun, Kak Som baru umur 70 tahun. Maknanya nak pergi mana pun tahu dah sembahyang. Ada orang tanya, dia kata Ustaz, Nabi Muhammad naik ke langit Isra Mi'raj untuk mengambil perintah sembahyang. Ya. Tapi yang saya belajar, sebelum Nabi dapat perintah sembahyang, Nabi dah sembahyang. Nabi duduk dalam Gua Hira, Nabi sembahyang. Nabi pergi depan Kaabah, Nabi sembahyang. Nabi kena seksa bila Nabi sembahyang. Soalan saya, Nabi ni sembahyang ikut siapa? Oh, bismillah.
Nabi naik ke langit ambil perintah sembahyang. Tapi sebelum Nabi ambil perintah sembahyang, Nabi dah solat. Jadi solatnya cara apa Ustaz? Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Nabi, Nabi dah bersunat. Soalan dia, bersunat itu amalan siapa? Mesti ada yang menjadi asas dia. Yang menjadi asasnya ialah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu keedah. Jadi datang perintah solat, Nabi tengok, Nabi nampak, maka datang solat yang dibawa syariat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi lepas ni, apa pakaian yang kita nak buat? Kita pakai pakaian yang membolehkan anytime kita sembahyang. Abang-abang, boleh tak pakai seluar jeans? Boleh. Jangan pakai yang terkoyak. Jangan pakai yang singkat. Bila sujud, bila rukuk, nampak luar punggung. Tak maulah macam tu. Jangan pakai rorok lagi. Ni aku terbelah, terkoyak seluar jeans. Tak terkoyak pun bunting. Rockers, dia tak mahu dah. Biar orang kata kita ni, apalah kau ni skema lah. Sekarang zaman rock macam ni lah pakaian dia. Apa pasal kau pakai macam ni? Supaya aku boleh sembahyang bila-bila masa. Ada juga yang tak sembahyang, walaupun seluar, walaupun baju dia okey, dia tak sembahyang. Kita tanya driver bas, express ke driver bas yang kita sewa rombongan, bang, jom sembahyang. Tak apalah, kita sembahyang. Sembahyang lah, kita rehat di masjid sembahyang. Tak seluar kotor lah. Kotor? Kena najis ke? Tak ada kena najis. Seminggu tak basuh, seluar jeans, malu najis. Seminggu tak basuh dia. Soalan dia, ada najis tak pada seluar jeans? Tak ada. Kalau tak ada boleh sembahyang. Tapi tak selesa kalau Ustaz ada seminggu. Kapet kita dah 10 tahun tak basuh. Ada tuan-tuan rajin basuh kapet? Tak ada siapa rajin tuan-tuan. Habis buka vacuum je, itu je. Tai cicak pun gini je, gini bawa bekas gini. Boleh je sembahyang. Selagi mana tidak ada najis, selagi mana dia bersih, kering, tak ada apa, solatlah. Walaupun seluar abang tu dah setahun tak basuh. Jadi tidak ada najis. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, walaupun kita dianggap pelik dengan fashion kita, walaupun kita dianggap pelik dengan pakaian kita, tak apa, teruskan. Sebab ada orang yang pelik bila isteri dia pakai budak. Kamu ni tak lemah ke pakai budak? Muka saya ni untuk abang. Lagipun saya mana soleh. Tak keluar rumah pakai ni rosak muka saya bang. Saya soleh depan abang. Selain rumah saya tutup. Selama abang tak ada siapa nak ngorat saya. Yalah, abang pelik, maaf suruh pula-pula. Habis tu yang abang pakai face mask 24 jam tu tak pelik abang? Tak pelik. Yang abang pakai face mask ni, tidur pakai face mask. Bayangkan. Ada yang mandi laut pakai face mask. Masa Covid hari tu. Ni Covid tinggi pula dah. Dia kata lepas ni nak mandi kena pakai buka. Ya abang, saya pakai face niqab, abang pelik. Ya abang pakai face mask, abang tak pelik. Jadi pelik tuan-tuan lagi ni. Mengakukan dan akan ada usaha menjadikan perempuan yang bertutup jadi jahat. Dia nampak jahat, dia buat bom, berani mati, dia pakai buat. Dia buat filem yang pasang bom, ialah laki-laki yang pakai jubah, yang pakai serban. Filem-filem daripada barat memburukkan orang Islam. Cuba tuan-tuan tengoklah, asal jadi pengganas orang Islam, asal jadi jahat orang Islam. Dia burukkan, dan imejnya ialah imej pakaian orang Islam. Sehinggalah orang Islam takut nak berpakaian Islam, takut dicop sebagai pengganas. Padahal yang membunuh ribuan manusia di Jepun dalam Perang Dunia Kedua bukan orang Islam. Amerika yang bom Hiroshima dan Nagasaki. Yang membunuh orang-orang Islam di Afrika ke, di Iraq ke, bukan orang Islam. Yang membunuh ribuan rakyat di Palestin bukan
menyelamatkan orang Islam. Yang membunuhnya ialah orang-orang yang bukan Islam. Tapi yang dibunuh pula dituduh sebagai pengganas. Baik, yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka anggap pelik tentang Islam? Dulu saya cakap, okay, Nabi sebut Habbatus Sauda itu adalah ubat untuk semua penyakit. Likulli da' syifa. Setiap ada penyakit adalah ubat. Dan Nabi sebut khusus tentang Habbatus Sauda. Dan saya cakap bertahun-tahun dalam ceramah saya, jom amalkan Habbatus Sauda. Jom majukan tentang Habbatus Sauda. Jom kita buat macam-macam tentang Habbatus Sauda. Sebab Nabi kata dia adalah ubat yang paling bagus. Bila saya cakap macam itu, orang tak. Ustaz Kazim pengajian dia di mana? Dia bukan doktor. Ustaz Kazim ni kena faham, Habbatus Sauda tu dia bukan ubat untuk semua penyakit. Dia ada certain saja. Certain tu apa? Langsir dia. Dia kata ada certain saja, yang tertentu saja. Tuan-tuan, saya mengamalkan Habbatus Sauda bertahun-tahun. Ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk biji, ada yang berbentuk minyak Habbatus Sauda. Yang saya amalkan bertahun-tahun kapsul. Yang saya beramalkan bertahun-tahun Habbatus Sauda punya biji. Saya campur dalam minuman saya, tabur dalam minuman. Kadang saya tabur dalam nasi saya. Atas nasi itu saya tabur Habbatus Sauda. Dia jadi ubat. Alhamdulillah tuan-tuan. InsyaAllah pernafasan jadi baik, jantung jadi elok, darah jadi baik. Kenapa hari ini bila sebut tentang perawatan yang disebut oleh Nabi, orang tak percaya? Orang tak. Dan yang hentam tu ialah orang Islam sendiri. Dia pelik bila kita berubat dengan madu lebah. Dia pelik bila kita berubat dengan bekam. Ada satu doktor hentam saya bila saya kata bekam yang terbaik untuk buang benda-benda yang melibatkan perkara yang boleh membawa kepada kanser. Bekam. Kenapa kita tak amalkan bekam? Dia kata bekam belum tentu lagi. Saya pun pening entah. Kalau hak Nabi cakap kau tak yakin, bagi tahu perkataan siapa yang lebih benar daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak manusia yang lebih benar daripada Rasulullah? Nabi sifatnya lah siddiq. Tapi Ustaz, Nabi dia kos dia bukan macam medical Ustaz. Kos Nabi ni dia ke arah keagamaan Ustaz. Betul? Macam dia macam medik Nabi tak belajar Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Dia kata Nabi Muhammad tak belajar medik. Sebab tu Nabi Muhammad tak ada doktor Muhammad. Apa Nabi dengan doktor mana Ustaz? Gelaran doktor, gelaran arkitek, gelaran insinyur, gelaran surveyor, ada ni semua orang ada nama. Sampai saya pun tak tahu nak sebut apa ni. Datuk ni apa ni? SR ni senior ada surveyor. Oh surveyor. Hari ni surveyor pun minta kalau doktor ada gelaran, kenapa kami arkitek tidak ada gelaran? Hari ni dah ada tuan-tuan. Ya, Datuk arkitek pula. Datuk engineer, Datuk insinyur pula. Lepas ni habis. Semua ada gelaran. Ini apa gelaran ni? Apa? Saya pegawai takbir. Datuk pegawai takbir. Oh, payah beli kan? Antara punya banyak gelaran-gelaran dalam dunia ni, manakah gelaran yang lebih besar daripada gelaran Nabi? Baca nak lawan Nabi? Tak. Nabi paling tinggi. Doktor di bawah pada Nabi. Yang Nabi ni walaupun dia tak masuk medical college, dia tak masuk medical school, dia adalah orang yang paling bijak dalam dunia. Sebab apa? Sebab sifat Nabi ialah fatana, cerdik. Pasal apa dia cerdik?
Kerana dia diajar. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Nabi Muhammad adalah yang sangat kuat. Siapa dia yang sangat kuat? Yang mengajar Nabi ialah Allah. Ada tak manusia lebih pandai daripada Allah? Ada tak dekan, doktor, PhD punya doktor lebih pandai daripada Allah? Yang mengajar Nabi Muhammad itu perantaraan dia Jibril. Ada tak manusia dalam dunia yang lebih pandai daripada Jibril? Mereka ni, Jibril ni yang ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bukan arkitek, walaupun dia bukan engineer, walaupun dia bukan doktor, tapi dia yang paling pandai. Bila Nabi kata penyakit datangnya daripada perut, jagalah perut. Jaga perut. Apa dia? Pemakanan. Kita hari ni nak sihat, pemakanan tak jaga. Ustaz jaga elok, saya sihat Ustaz. Saya pagi-pagi saya jogging 10 km Ustaz. Saya naik basikal Ustaz, sehari 20 km Ustaz. Lepas jogging buat apa? Saya lepak, dia makan roti canai. Oh, 1950. Gerakan 1950. Apabila mereka menghasilkan tepung yang berasaskan kepada gluten. Sebelum 1950, tepung adalah benda yang bagus sebab diambil daripada gandum. Tetapi selepas 1950, berlakunya hybrid besar-besaran dalam pemprosesan tepung. Ditambahkan satu lagi benda, nama dia gluten. Dia merangsang supaya dia jadi lebih putih. Tepung tadi dia lebih tahan lama, tepung tadi dia lebih ringan. Maka tuan-tuan, akhirnya gluten itulah yang membawa keradangan. Gluten itulah yang meningkatkan metabolisme keradangan, yang menaikkan bacaan gula, yang menaikkan kencing manis dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz makan tepung? Tak. Saya makan tepung yang tidak ada gluten. Ustaz makan roti canai? Makan. Bila? Minggu lepas di Madinah. Setahun sekali. Roti canai setahun sekali. Tak saya apa? Tak saya dia ada gluten. Ustaz makan roti Bengali? Tak. Tak saya apa? Dia ada gluten. Saya jaga badan saya supaya bacaan gula saya bagus. Sebab Nabi pesan, yang nak masuk dalam perut kita, tolong jaga elok-elok. Habis itu apa yang Ustaz makan? Saya makan tepung, tapi tidak ada gluten yang tidak merosakkan badan saya. Alhamdulillah Ustaz. Saya macam Ustaz juga, nasi saya tak makan. Habis itu saya macam nasi saya ganti dengan kuih tiaw. Macam tu lah. Kuih tiaw sama lah abang. Daripada abang belasah kuih tiaw, biar abang makan nasi. Tuan-tuan, Nabi pesan, jangan makan makanan waktu panas. Nabi sebut, kita hari ni, saya makan tengah panas ni sudah. Panaslah yang merangsang darah tuan-tuan. Tunggulah makanan tu sejuk sikit, nasi tu sejuk sikit, baru makan. Tapi kita hari ni kalau makan nasi sejuk, nasi sudah sejuk lah. Tambah dia pelayanan Rohingya pula, keluar dalam TikTok. Komplain nasi sikit, tak padan Rohingya tuan. Bagi makan free pun syukur dah, sikit-sikit. Perut besar kata dia. Tuan-tuan, tunggu nasi tadi sejuk sikit. Nabi pesan, jangan makan waktu panas. Lepas ni, pesan Rasulullah, kita ikut. Walaupun nampak pelik. Bayangkan tuan-tuan, hari ni kita makan api atas meja. Yang mana faham? Tak faham tak? Siap-siap dengan dapur sekali. Dia tu kacau lah. Saya ubuh ini, ubuh ni. Kenapa? Pelik dengarkan. Kemudian kita mengadu kita sakit. Kemudian kita mengadu kita tak sihat. Macamlah dia tu tak sihat. Siapa? Dia pula penceramah, dia juga sakit. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, ni sakit saya. Ni Tuan Haji nampak Haji kan? Sakit. Sakit saya ni, ada orang cakap Ustaz Kazim tu dia tak pergi hospital. Apa pula tak pergi hospital? Pergi hospital, perawatan juga. Tambah kita di Malaysia ni tuan-tuan,
Untung kita di Malaysia. Saya pergi ke sebuah negara, tuan-tuan. Sekarang tak boleh sebut. Jangan sebut nama negara dalam mana-mana ceramah. Nanti Facebook kena ban, TikTok kena ban, payah. Jadi ban payah. Saya pergi satu negara. Bila saya pergi, dia tanya satu aja. Do you have medical card? No. Credit card I have. Debit card I have. No. Medical card. Oh, dia tanya medical card. Tak ada yang tu, tak ada. Oh, susah. Kita bersyukur, tuan-tuan. Tu pun kadang-kadang ambil ubat tak makan. Bayar RM1, bayar RM1 dapat ubat. Ubat simpan, tak makan. Allah sayang. Kalau tuan-tuan tak makan ubat, jangan ambil lah. Bazir, siap bagi orang lain. Saya pergi buat program dekat dengan tempat kanser. Doktor tu beritahu pada saya satu rawatan kanser, satu ubat dia berbelas ribu sekali injek saja. Bayangkan berapa ramai orang tetap ambil injek untuk kanser berbelas ribu. Allah, ia kaki tangan kerajaan pencet dapat free. Ia kaki tangan kerajaan sekarang masih berkhidmat dapat. Ia mak anak cikgu, mak sakit, mak pun dapat tumpang GL anak. Di negara-negara lain tak ada GL lah, tuan-tuan. Guarantee letter ni tak ada dah habis. Bersyukur. Walaupun sakit, ada lagi tempat rawatan untuk kita. Saya cakap pada tuan-tuan tentang perawatan tadi. Nombor satu, Nabi pesan pada kita, kalau nak makan, janganlah makan waktu panas. Biar makanan tu sejuk sikit. Hari ini keluar. Kemudian Nabi pesan kepada kita, jangan duk rebus, jangan duk tiup makanan panas, minuman panas jangan. Orang tua-tua dulu nak minum kopi, bubur dalam piring, bagi dia buka dulu, bila dia buka sejuknya cepat, baru minum. Kita sekarang pula bawa dengan dapur, dengan tonggeng sekali. Tonggeng pun bawa atas meja makan. Kita kata kita canggih. Wow. Itu macam mana, tuan-tuan? Kita nak cakap kita nak sehat. Kemudian Nabi pesan pada kita tentang kebersihan makanan, jaga. Kemudian Nabi makan roti yang dipanggil syair. Syair lain. Yang tuan-tuan tengok cerita Piramli Al-Kisah Taib. Al-Kisah tersebutlah kisah Taib. Sang kancil datang beramai, itu syair. Sekali itu syair. Syair adalah roti kasar. Selalu ustaz-ustaz bila berceramah dia kata apa? Nabi Muhammad dia hanya makan roti kasar. Nabi Muhammad makan roti kasar, nama dia syair. Bang, roti kasar tu syair tu, nama dia fiber. Nama dia fiber. Penuh dengan serat, dia mengabsorb makanan kita. Sebab tu bila Rasulullah badan dia, tuan-tuan buka dalam hadis, Rasulullah bila dia mandi, Rasulullah kalau dia mandi, air jatuh daripada kepala ni turun ke muka, turun ke dada, turun ke hidung, air dia turun straight ke bawah, selip badan Rasulullah. Kita kalau mandi turun ke muka, turun ke dada, main ke perut jadi air pancut. Allah, naiknya Allah ni. Cuma kita kata aku ikut sunnah Rasulullah, turun dia badan. Jom kita makan benda yang berasaskan kepada oats, kepada fiber. Roti-roti yang fiber kata. Sekarang ada oat tapi dia campur gula, ada oat dia campur dengan susu. Dia tak nampak original oat. Ambil original punya oat makan, tak sedap Ustaz. Itulah makanan terbaik untuk awak. Pemakanan banyak sangat hari ini orang makan makanan yang diproses. Ayam yang diproses, daging yang diproses, diproses dimakan. Kenapa kita tak ambil makanan-makanan semula jadi? Ustaz, saya makan sayur Ustaz. Bagus. Tapi itulah, ada juga penyakit macam mana kan? Abang ingat sayur abang tu sihat. Awal-awal tanam dah racun, bila berbunga racun,
Nak ngelakkan binatang malam-malam, racun. Saya lagi nak sembuh sebelum dipetik, racun. Tambah nak bagi buah tu nampak warna purple, lagi disembur je warna purple. Cantik je buat bajeri. Rupa banyak tuan-tuan. Sebab tu yang terbaik belakang rumah punya sayur. Yang terbaik sendirian berhad tepi rumah punya sayur. Dulu mak kita bila basuh beras, air beras siram pokok. Dulu mak kita, opah kita bila siang ikan, basuh ikan, air daripada ikan tu siram pokok. Sekarang nak siang ikan pun tak nampak, nak basuh beras pun tak nampak dah. Semua gerak. Habis tuan-tuan, pokok menung. Siapa nak siram aku ni? Mudahnya hidup kita sekarang. Masya Allah. Sebab tu saya buat di Sungai. Di Sungai saya buat sekolah saya, sekolah pondok saya yang baru ada 9 ekar. Saya buat konsep perumahan, pondok untuk warga emas, konsep berkebun. Mereka duduk di situ, mereka berkebun. Satu warga emas, satu tanaman. Kak Leha ambil halia. Kak Som ambil serai. Kak Nam ambil pandan. Kak Timpa ambil bidara. Makcik Nak pergi ambil ketung. Ketung ke tanah dia. Astagfirullahaladzim. Dalam sekarang kesum ketung. Ketung apa? Dan saya suruh Dewan ni mencucuk tanam untuk harba. Bidara. Masya Allah. Ubatnya tuan-tuan. Tunjuk langit, empedu bumi. Yang ni dah habis, anak-anak kita dah tak tahu dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dijadikan semua benda dalam dunia ni untuk kita. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dijadikan apa benda dalam dunia ini untuk kita. Tapi sayang tuan-tuan, anak-anak kita dah tak tahu dah daun ini untuk apa. Sebab itu saya kata tadi, bila ada orang kata dia yang cakap dia pun sakit. Betul, saya sakit. Tapi bila saya sakit, saya ambil satu pengajaran. Allah suruh saya belajar. Allah suruh saya pergi belajar. Allah suruh saya ambil tahu. Dan bila saya ambil tahu, saya sebarkan pada orang. Kalaulah saya tak sakit, saya tak ambil tahu tuan-tuan tentang benda-benda ni. Bila saya sakit, pergi berubat, belajar dengan orang yang ubat. Macam mana ubat dia? Mencari daun tu, mencari daun tu, mencari daun tu. Wa marika. Daun itu apa tuan? Daun tu saja. Buah ni begitu, buah ni begitu. Saya belajar tuan. Daripada tahun 97 mula-mula saya dapat santau, sampailah tahun lepas masih lagi belajar. Untuk orang yang penyakit buasir, cari buah yang macam buasir. Itulah ubat. Buah macam buasir. Bila cari buah buasir apa? Kita sekarang ni bila ada buasir, kerja nak potong betul. Potong saja. Pergi cari buah yang macam buasir, terkeluar biji dia, pergi cari buah. Makan. Untuk jantung, cari buah yang macam jantung. Minum. Makan buah. Buah yang macam jantung, nama dia durian Belanda. Untuk kanser, yang paling bagus ialah durian Belanda. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila saya mula kena santau tahun 97, badan saya sekeping. Nasi tak boleh makan, apa tak boleh makan, sampai tahap orang baca Yasin. Orang masjid datang baca Yasin, datang tu imam dengan ahli-ahli masjid baca, sedang tengah-tengah tu baca boleh stop. Ada lagi sambung. Saya ingat saya mati juga. Subhanallah. Jadi akak-akak, apa yang baik santau? Baiknya santau dia mengurangkan berat badan. Jadi akak-akak nak kurus, ya Allah nak santau insya-Allah. Kuruslah badan.
Daripada 80 tinggi 40 Pak. Tengoklah Ustaz. Contoh, ada baik dia. Saya belajar tentang santap. Teruk punya batuk kak. Tak tahu dah santau agama. Asyik batuk santau. Asyik santau batuk. Kalau gitu ramailah yang batuk di Mekah santau. Satu masjid batuk kongkang-kongkang. Ramainya santau. Nak tengok santau, tengok jari saja. Tengok kuku saja. Ni bahagian. Ni nama dia isi, ni dia bahagian kuku. Bahagian isi dekat dengan kuku warna apa? Putih. Makna tuan-tuan, insya-Allah bebas santap. Simple. Tak ada racun dalam badan. Dia tantau tu bahagian hitam, bahagian dekat dengan isi tu, dekat kulit tu semua hitam. 10-10 yang Nabi ubat santap. Saya belajar sikit, senang je tuan. Sebab ada orang klaim asal batuk santap, asal sampah batuk. Tak. Kadang dia batuk kering, kadang dia batuk 3 bulan. Ustaz, makcik ada satu ustaz hitam. Yang lain tak ada. Itu terkapit pintu makcik. Tak lama bubuk dah bubuk. Cabut lah kuping. Allah, saya sakit, saya belajar. Sebab tu saya tak pernah marah dengan sakit. Dan saya pergi jumpa doktor. Saya masuk perawatan hospital. Doktor tengok nama saya ada di hospital. Doktor sampai jaga kena Ustaz Kazim. Sebab apa-apa pun saya ke hospital. Jadi jangan kita kata Ustaz Kazim tu tak percaya hospital. Buku saya ada ke hospital. Saya buat jantung di hospital. Rawatan kencing manis saya pun di hospital. Saya buat operation 4 kali, 5 kali di hospital. Saya tak buat rawatan operation. Ada yang buat operation batin. Allah, buat apa ni? Berapa belah perut? Belah, Allah, masuk. Masuk apa pula? Perut tak terbelah. Lah, jenis tu tak ada selesai. Tak payahlah. Nah, kita buat seperti kes kulit saya hari tu. Satu Malaysia kecoh. Ustaz Kazim kena kakak puru. Satu Malaysia kecoh. Doktor daripada India 7 orang. Dari negara India nak ambil kes tadi. Dari Arab 2 orang. Di Malaysia saya berubah, saya jumpa 15 pakar. Dia orang ambil kulit saya, dia orang kikis kulit, dia orang potong kuku, dia orang ambil rambut, dia orang ambil darah, dia orang ambil daging saya. Saya kata ambil lah. Silakan, saya ikut saya. Apa cakap doktor, saya serah pada doktor. Janji saya tahu penyakit dan kita ubat penyakit. Tahap dia yang paling last, dia akan ambil daging peha saya. Biopsi. Saya kan tak sakit, pun sakit. Dia tak jalan dia punya apa? Bius. Mula-mula dia tekan, kita bius sikit lah. Dia pun tepuk. Sakit, sakit ada sakit. Kalau dia sebelum jalan, lama sikit dia datang ni. Sakit? Dah tak sakit dah. Okay, kalau begitu kita boleh ambil lah. Dia pun tarik. Baru saya tahu rupanya biopsi macam itu. Dia buat keluar daging kita, tarik buat keluar. Aduh, sakit. Tadi you cakap tak sakit. Sekarang sakit. Bius tak jalan lah. Dia jahit mentah-mentah. Kuatlah doktor, saya ikut je. Result dia apa? Negatif. Tidak ada penyakit. So, tuan nak kata apa? Tuan nak kata apa? Jangan cakap saya tak kuat. Ada satu doktor cakap pada saya, you sudah tua, ini sakit orang tua. You relax lah. Orang tua ini macam lah, kulit semua jadi macam ini macam. Oh, aku baru 59 tak tua. Dia lagi tua dah saya. Dia kata ini orang tua punya penyakit, mesti ada kulit hitam punya. Yang paling yang menyeronokkan saya tengah konsak dengan satu doktor. Dia duduk depan sini, saya ngadak dia. Tangan saya dia duduk atas meja dia tangan. Dia duduk pipi dengan tangan.
Tengah dia dulu tulis. Doktor, you see what? My hand. You see the bleeding? You garuk kan? You pun tahu, mana ada saya garuk ini macam, mana ada. You tengok bleeding. Wah, gitu. Tiba-tiba aja berdarah. Muka berdarah, sini berdarah, tangan berdarah. Dia nak kata, okey, cukup. Sekarang saya kata saya nak berubah cara saya pula. Sebab kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa shifaiha. Nabi Muhammad tu tak ada dah, tapi kebaikan dia, kemuliaan dia, kebarakatan dia ada lagi pula. Sebab itu kita ambil yang Rasulullah buat. Antara benda pelik tuan-tuan yang saya buat, yang orang kata pelik, mustahil lah. Mana mau Ustaz Kazim. Tuan-tuan tu tengok saya dalam TV. Kan, tengok dalam TV, baik secara langsung ke, rakaman forum ke, tanyalah ustaz ke. Meja sebelah, meja setengah badan. Kadang-kadang dilindung dengan meja, kadang-kadang tak ada meja, saya lindung dengan samping. Buat orang tak nampak perut saya besar. Perut saya masa itu 42. Pinggang dia jenuh baca doa tak bagi kempeng. Ada sekali itu siaran langsung, saya tak boleh nak duduk, pegang dekat dinding baca doa bagi perut ni kempes. Habis program tulis masuk wak. Doktor tengok ni apa, dia pregnant ke apa. Masuk mulut skop, masuk wak. Doktor kata okey lah, normal, tak ada apa. Petang tu nurse datang balik, kata kita skop lagi sekali. Kan dah buat. Bawah pula. Bawah pun bawah lah. Jadi saya tahu apa benda dalam perut saya. Saya nak tengok. Habis dia tunjuk video. Tak ada luka, tak ada apa, tak ada keradangan, tak ada apa. 3 hari saya penuh. Nak bergerak sakit, aduh, macam mana lah orang mengandung kita yang mengandungkan ibu seksa. Orang perempuan mengandung macam mana agama. Akhirnya saya panggil pelajar saya panggil guru yang mengajar di sekolah saya. Kau baca surah ni, makcik baca ayat ni, Kak Leha baca ayat ni, Kak Sum baca ayat ni. Saya duduk di tengah-tengah, letakkan baldi, ada air, saya baca doa, yang lain baca. Habis baca, saya mandi. Saya ambil daun bidara, saya ambil dengan cuka, saya ambil dengan garam, saya campur dengan limau. Saya gosok satu badan. Gosok perut, keluar jarum. Yang ni yang jadi pelik. Mana ini kaki gigi. Ini penyakit kita. Bila datang benda pelik dia kata gigi. Itu pulang. Itu waktu saya jadi profesor, nama dia busuk. Dengan Al-Quran, dengan herba, dengan daun. Kenapa kita tak yakin dengan ciptaan Tuhan itu ubat tu? Bila penyakit kulit saya dahsyat. Dahsyat tu macam mana Ustaz? Bila nak semayang dia jadi gedam. Ada yang ditoreh. Itu yang saya kata, benda pelik. Dia tinggal kenangan lah, ada setahun dua kan. Tahu kira. Ini contoh bagaimana saya kena toreh. Contoh. Nampak tu Haji? Nampak panjang. Okey, kena toreh dengan pisau. Satu badan tu kan. Bukan sikit, satu badan. Nak mandi sakit, nak wudu sakit, nak berbaring pun tak begitu setahun. Sebab tu tuan-tuan, saya pakai topeng orang Misi Rumput bila ceramah. Tuan ingat ni? Buat MB, saya pakai topeng Misi Rumput. Saya tak pergi ceramah sebab waktu tu Covid pun ada. Waktu tu pula muka saya berdarah. Saya takut, orang takut lah. Saya buat MB live, pakai bedak sejuk supaya dia bleeding stop, pakai lotion stop.
Akhirnya apa saya buat? Saya pergi ke Madinah. Saya tanya pada kawan saya, ada tak telaga Rasulullah yang belum ditutup? Dia kata ada. Boleh tak bawa saya ke telaga? InsyaAllah Ustaz, besok kita pergi. Dari Madinah ke tempat tu 2 jam setengah naik kereta. Saya ambil air dia, ambil wudu, saya mandi, saya ambil 4 tong, bubuk dalam kereta. Pergi lagi satu telaga, ambil wudu, mandi di situ. Yang telaga nombor 2 tak ada orang langsung. Telaga yang pertama ada Datuk Arab tunggu orang. Tak ada orang bukan. Ambil wudu, ambil 4 tong, buat balik ke hotel 8 tong. Saya mandi tu kan, basah satu benda yang berat keluar daripada badan saya. 3 hari saya di Madinah, kulit saya kering. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi darah, tidak ada apa. Saya pergi Mekah buat umrah 3 hari, saya balik. Kulit cantik. Cantik kulit. Balik, cuma nampak paru saja. Tiba-tiba kecoh satu Malaysia. Kecoh lagi pula Ustaz. Pilihan raya. Pegang dombu. Saya ingat tak? Betul. Ingat tak saya pegang? Kata sakit. Dia tak tahu penyakit saya dah sembuh. Alhamdulillah. Malam tu diumum calon untuk Kazim, nampak? Besok lagi terkejut. Kazim tak jadi bertanding. Astagfirullah. Kecoh satu Malaysia. Wartawan temu ramah saya, kenapa Ustaz, kenapa ni Ustaz? Saya no comment. No. Saya tak berpolitik, saya tak bercampur apa. Saya nak jadi tak tahu. No. Tunggu sampai habis penamaan calon, baru saya akan buat sidang akhbar. Saya akan jumpa reporter lepas penamaan calon. Oh, masa tu tuan-tuan, orang hentam saya kiri kanan. Orang gam saya, orang band saya kiri kanan. Ada rancangan, tak boleh masuk Ustaz. Ustaz dah jadi ahli. Saya kata saya tak hadir. Kami tak percaya Ustaz. Selagi mulalah kan kau. Ada yang saya buat FB Live tu kena reject tu. Ustaz kami tak nak Ustaz lah. Sebab apa? Ustaz belah sana lah, belah sini lah. Saya kata kamu tak tahu apa-apa tu, diam. Adalah benda lain yang ada benda kita. Takkan saya nak cerita semua. Bukan semua benda yang kita tahu kita nak cerita pada orang. Tuan-tuan, bila saya buat sidang akhbar selepas penamaan calon, wartawan datang ramai. Dia orang tak tanya pun bab bertanding. Tuan-tuan tak wartawan tanya apa? Ustaz, sekarang kulit Ustaz dah cantik. Ustaz berubat di mana? Keluar dalam surat khabar, keluar dalam portal, keluar Ustaz Kazim berubat di Madinah. Ustaz Kazim berubat di Madinah. Ustaz Kazim. Syarikat umrah semua telefon saya. Ustaz, telaga mana Ustaz? Kami nak pergi dan nak bawa jemaah. Ustaz, macam mana baca doa dia? Macam mana amalan dia? Oh, sudah tuan-tuan. Jadi viral. Bulan 12 saya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, polis dah tutup telaga. Siapa yang pergi denda 500 riyal, patah balik semua macam-macam. La ilaha illallah. Saya nak pergi pun tak boleh. Silap aku viralkan dalam itu. Kemudian bila saya pergi umrah baru ni, dia orang beritahu saya, Ustaz, telaga tu memang tak boleh masuk dah. Dia orang tutup dengan dinding. Tapi boleh lagi ambil air dia di luar dengan pipe. Saya pergi hari tu, saya boleh masuk dalam. Tak ada dinding-dinding apa, tak ada siapa tahu. Saya tanya dengan Tuan Arab, hang buat apa sini? Orang tua buat apa? Dia kata tunggu telaga. Rumah kamu di mana? Balik bukit. Tak ada siapa, tuan. Ni apa? Saya tanya dia. Ni ubat kuat. Ubat kuat. Tengok-tengok badan pasir ubat kuat. Jadi akak-akak kalau suami begitu, berhati-hati lah. Tak mampu mengubah. Saya pergi baru ni tuan-tuan, dia orang. Saya duduk dalam cerita tadi, saya tengok orang ramai ni. Bawa gunung-gunung air. Malah ada yang sampai bertumbuk air.
Saya tengok yang driver saya tu Tuan Arab, nama dia Abu Yasir. Dia tengok dia orang bertumbuk-tumbuk buat dia keluar. Saya tanya, Syekh, ada tak sekali? Dia pergi selesaikan. Dia orang Arab ada besar, tolong saya minta. Loh, tak lama lagi haram pula lah telaga. Dia ganggu pula. Satu lagi telaga saya pergi, dia penuh polis jaga. Dalam hati saya kata, mungkin ada kebaikan bila saya war-warkan. Alhamdulillah dengan izin Allah adalah kesembuhan dengan sebab air, dengan izin Allah. Adalah manfaat, orang lain dapat manfaat daripada satu sudut. Satu sudut lagi tuan-tuan, orang akan agak pelik. Apa dia ibu ubat dengan telaga Nabi ni? Air ya, apa? Inilah yang kita sebut tadi, orang dia jadi pelik. Bila amalkan hak Nabi punya, bila amalkan cara hadinya, pelik betul, dah sakit pergi dah hospital. Saya dah pergi bang. Cakap hospital mana yang saya tak pergi. Yang ambil kes saya, dekan daripada universiti, pakar dia ambil kes. Yang ambil saya ialah doktor pakar yang mengajar doktor pakar. Yang ambil kes saya ialah Institut Kajian Penyelidikan Penyakit Malaysia. 5 doktor ambil dia. Jadi jangan cakap saya tak pergi. Yang ni saya nak ubat ikhtiar dengan doa, barakahnya selawat, ambil air titisan Rasulullah yang jatuh dalam telaga. Air wuduk Nabi, yang Nabi ludah air liur dalam telaga tu. Ada kesan dia sampai sekarang. Sebab dia adalah Nabi kita. Tapi sayang tuan-tuan, apa benda yang bercakap tentang Rasulullah hari ni, Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada apa-apa hubungan dengan kita. Takkan kita tak boleh doa, minta pada Allah melalui satu-satu perkara yang Nabi tinggalkan pada kita. Salah satu perkara yang Nabi tinggalkan daripada kita untuk kita ialah Al-Quran. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang pelik bila sebut Quran. Pelik. Saya baca semalam, ada satu doktor kata, kalau tidur jangan pasang lampu. Kerana bila tidur, badan kita rehat, tetapi cahaya lampu itu menjadikan badan kita tak berehat. Macam kita sekarang ada lampu, ada spotlight. Tu yang spotlight cerah muka saya. Saya jaga lampu slow tak apa, sebab badan saya sedang bekerja. Bila ada lampu, okey. Bila tidur, badan kita berehat. Bila berehat, bila ada lampu, badan itu akan terus bekerja. Sedangkan dijadikan tidur itu, waja'alna naumakum subata. Dijadikan malam itu rehat, dijadikan tidur itu rehat. Tiba-tiba dia jadi tak berehat. Tuan-tuan cuba tengok ada orang yang tanam sayur. Pokok dia malam-malam terang benderang. Cuba tengok sayur dia, pasang lampu. Siang matahari, malam lampu. Di mana tempat tu? Tuan ingat? Di mana tempat awak tanam sayur paling banyak di Malaysia? Malam-malam cerah ada kebun dia. Dia ada lampu dia pasang. Sebab apa? Cuba cari sebab nak bagi tahu pokok tu, nak bagi tahu siang membesar dan kuat cepat. Gamak ni kot. Tuan-tuan, Allah jadikan malam untuk rehat. Sebab tu ceramah malam 29 betul rehat. 29 sudah rehat, tidur. Dan tidur tu pula padam lampu. Matahari bagus tak? Bagus. Tapi kalau 24 jam matahari ada, apa jadi? Tak ada malam, apa jadi dengan kita? Oh, mati dah. Sebab tu Allah jadikan siang dan malam. Untuk siang, malam. Begitulah Nabi pesan, bila tidur tutup lampu. Kita pula kiri kanan lampu tidur. Pasal lampu tengah pun mak takut gelap. Hari ni doktor dah kata kalau boleh padam lah. Sebab lampu yang dipasang itu waktu tidur, dia boleh membawa macam-macam kesan pada badan kita.
Tuan-tuan, Rasulullah dia bukan doktor, tapi dia lebih pada doktor. Doktor in the house. Nak makan boleh, jangan melampau. Wala tusrifu. Saya makan durian walaupun saya ada kencing manis, tapi saya makan sebulan 2. Saya makan es krim duduk di Arafah begini. Bila kita nak makan es krim? Makan. Tapi saya tak makan sampai 1 kotak. Nabi dah pesan, Allah dah pesan, jangan melampau. Nabi pesan penyakit daripada perut, so jangan melampau. Abang sakit apa? Stroke. Darah tinggi ada? Ada. Kencing manis? Kelam. Jatuh tu bila? Lepaskan durian. Banyak. Tak banyak, 2 biji ya. 2 biji tak banyak. Mata dia ni sebelah kanan menghadap Singapura, sebelah kiri menghadap Penang, tengah-tengah tak ada mata. Sudah. Itu melampau. Nabi pesan jangan melampau. Sampailah kuliah ni pun jangan melampau. Sebab tu Abu Hurairah disuruh mengajar tiap-tiap malam. Abu Hurairah kata boleh, tapi aku takut kau orang jenuh. Selang-selang lah. Nabi kata puasa yang terbaik, puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, besok buka. Hari ni puasa, besok buka. Hari ni ada doktor dah yang mencadangkan untuk rawatan kencing manis, puasa macam itu. Kalau tak mampu nak puasa Senin, Khamis, puasa selang sehari. Tak mampu selang sehari, puasa Isnin, Khamis. Puasalah ubat yang terbaik untuk kencing manis. Allah, tuan-tuan, bila kita tengok pemakanan Rasulullah, yang paling saya suka makan selain daripada habatus sauda, selain daripada minyak zaitun, ialah za'faran. Abang-abang minum tak minyak zaitun? Cari yang olive oil, virgin olive oil. Minum. Sebab tu saya bersyukur bila saya sakit, Allah suruh saya jaga kesihatan. Memang saya mengaku saya sakit teruk, tapi sakit itu menjadikan saya mengajar orang untuk hidup dengan lebih sihat. Pergilah dapat rawatan daripada doktor. Jangan cepat-cepat. Asal sakit je hantu raya. Asal sakit je sakit. Siap kat hantu raya tu. Dia lebih tenang. Mak saya ustaz malam-malam tegak ustaz. Apa? Dia siang tidur. Ada? Malam tegak ustaz. Makan nasi ustaz. Banyak itu saka ustaz. Saka apa kerja manis? Mak saya gelap mata ustaz, kena buatan orang, tiba-tiba dia pingsan. Itu jantung, tak pun jantung dia hypo. Pergilah hospital, ambil darah, cek 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, cek. Ini langsung tak cek. Yang kena pergi tenang, saka. Saka benar apa yang pula? Benar pergi tenang dia kena. Jom tuan-tuan, dua-dua kita buat. Tetapi yakin yang Rasulullah punya harba, ubat-ubatan. Tuan-tuan saya minum apa? Dalam kereta saya sekarang ada air kelapa. Dalam kereta saya ada air kelapa. Tak ada gula. Tak ada ais, tak ada gula. Air kelapa saya minum. Saya minum za'faran setiap hari. Saya minum minyak zaitun setiap hari. Saya minum madu lebah setiap hari. Tak ada lah ustaz, madu lebah pun gula tinggi, darah tinggi, macam mana tinggi. Itu madu tipu. Abang beli di mana? Beli situ RM15 sebotol, RM10 sebotol. Itu gula Melaka bang. Tak-tak lah abang duduk Melaka, abang minum gula Melaka banyak. Madu, ustaz macam mana nak tahu madu yang original? Cari pada orang. Saya dapatkan madu yang original daripada satu imam di Bahau, Negeri Sembilan. Dia panjat bukit, dia panjat pokok, dia bawa madu. Kalau tak ada madu daripada dia, saya ambil madu daripada kawan saya dari Hat Nyai, daripada Chiang Mai, Siam. Sebab dia belah madu dalam kebun longan. Dia buat kebun longan, dia belah madu.
di belah lebah, dan madu dia sayangi. Ustaz, macam mana nak tahu madu tu ori? Oh, senang kan, susah. Ambil tisu paper, ubuh madu, tumpah lah, tak tumpah, bocor lah, tak bocor, insyaAllah betul. Bukannya susah nak tengok madu ori, madu tak ori. Okay, jadi insyaAllah tuan-tuan, bila Nabi kata madu adalah ubat, tapi sekarang bila kita kata baliklah pada perubatan Nabi, baliklah pada perubatan Islam, orang agak pelik. Dia ni terpulang. Sebab tu bila jadi sakit pada saya nak ajak tuan-tuan untuk kita ambil yang Rasulullah ajar, yang Islam ajar. Macam mana nak buat? Nak tidur. Baik tak? Masa dah tamat? Oh belum, masa dah tamat. Baik, InsyaAllah saya kata tadi kita akan baca doa untuk yang berhajat. Tuan-tuan boleh standby nanti ya. Ada 2-3 ketua yang saya akan ajar nanti. Baik, yang ketiga, yang kita jadi pelik tuan-tuan, di akhir zaman ni jadi pelik. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pengimaraan masjid khususnya di negeri tuan-tuan, alhamdulillah bagus. Tadi ada orang tanya kepada saya, Ustaz, macam manakah cara nak bagi ramai anak-anak muda datang ke masjid? Anak muda datang ke masjid sekarang jadi pelik. Syed, mana Syed? Masjid. Masjid? Kawan heran tak? Kau dari mana Syed? Masjid. Oh, apa masjid? Dia heran anak muda ke masjid. Karena orang tua ke masjid itu normal. Hari ini orang tua pun tak minat masjid, dia minat bidang dulu. Ini pelik. Maka tuan-tuan boleh tengok orang yang datang ke masjid adalah muka yang sama. Malam ni ceramah saya di sini, tuan-tuan datang. Malam besok ceramah Ustaz lain, masjid lain, muka ni juga. Inilah yang Nabi sebut di akhir zaman, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Ada masjid cantik tapi petunjuk tidak ada. Saya rasa masjid negeri Melaka tuan-tuan ni jemput saya lebih dari 6 kali. Aktif. Tapi ada setengah tempat tuan-tuan tak ada. Ada setengah negeri tak ada, tak dibenarkan pun. Ada toliak pun tak boleh dengar. Menung kata. Ya, ceramah saya dalam TV ada, dalam radio ada, siaran langsung TV ada. Negeri kita ceramah pula, pelik. Aku ni tak langsung kat mana tu? Yang TV ada, siaran langsung ada, forum perdana Ewan Islam ada. Mai ke negeri, no. Ustaz Kazim, no. No. No, sudah. Kemudian kau cakap, macam mana nak tarik orang datang masjid? Nak tarik orang datang masjid, saya bagi contoh di belakang. Ada masjid yang ambil kehadiran anak-anak bujang, anak-anak muda datang masjid. Dapat 40 kali dapat hadiah bicycle. Di belakang tempat. Itu bukan setakat anak muda datang masjid, anak tua pun datang. Pokok dapat bicycle BMX, jadi nak. Dan saya pergi ceramah di masjid tu, saya tengok budak-budak ramai. Dia kata, Ustaz, dulu kita buat kempen dapat bicycle. Kesan daripada dia orang datang sembahyang berjemaah dan melekat dah. Ada satu masjid di Gerik saya pergi. Saya tengok lelaki-lelaki, anak-anak muda 70%. Saya ingatkan ini ceramah untuk anak-anak muda. Saya tanya, malam ni ada program apa ramai-ramai korang? Memang kami tiap-tiap malam macam ni, Ustaz. Seimbang dengan pengurusi masjid, memang kita meraihkan anak-anak muda. Di situ untuk dia main bola, di situ untuk dia barber, gunting rambut, di situ untuk dia lepak. Mereka buat masjid yang mesra orang. Tak lagi macam dulu. Tengok anak muda datang semacam main bola. Tu siap jaga tabung. Kau jalan pula tabung. Kesian budak-budak disuruh cuci tabung. Masalah itu tak. Dia orang ada satu masjid di Kedah. Dalam masjid diadakan macam-macam, beribu orang datang sembahyang.
Ada satu masjid di Sungai Petani. Dalam masjid tu ada budak-budak main papan gelongsor. Tinggal atas turun ke bawah, naik tangga gelongsor semua dalam masjid. Kita kalau macam tu, budak pajak bola, lari budak kat jalan. Pakcik tu macam pun ke? Lama-lama tak datang. Akhirnya bila datang masjid jadi pelik. Sebab tu kita di Melaka, khususnya di masjid tuan-tuan, jom kita cari jalan macam mana kita nak imarahkan masjid kita. Bila masjid kita imarah, barakah turun, malaikat doakan kita, Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Di tempat-tempat lain di luar negara tuan-tuan tak ada. Walaupun dia negara yang kita kata Islam pun tak ada kuliah macam kita. Tak ada, tak saya lebih. Tapi kita di Malaysia ni ada berapa ribu masjid, 6,000 buah masjid. Agak-agak dalam 6,000 tu yang buat kuliah malam ni berapa ribu? Cuba tuan kira berapa ribu sekarang ni ustaz sedang bergerak satu Malaysia, dari Perlis sampai Sarawak, Sabah. Berapa banyak orang yang datang ke masjid. Jadi masih lagi kita ada. Jangan sampai satu hari nanti masjid kita jadi pelik. Bila tengok ramai ceramah jadi pelik. Sebab dah ada jadi dah. Apa saya orang ramai tu, ustaz tu datang, ramai potong. Sepatutnya bersyukur orang ramai. Saya pernah datang ke satu mesyuarat, sedengar mesyuarat tu, bendahari itu buat laporan kewangan masjid. Perbelanjaan untuk 6 bulan ini tinggi lah. Duit air, duit elektrik pun tinggi, duit air pun tinggi. Sebab ramai orang datang, kuliah maghrib banyak, ceramah perdana banyak, jadi ramai datang, bil air banyak, elektrik pun banyak. Dia tak cerita pun tak, kutipan banyak. Yang dia belajar, yang dia benda ialah peluang. Duit elektrik, duit air, duit makan berceramah, duit kuliah berceramah. Tapi dia tak cerita dalam tabung tu, dia buka je tuan-tuan, satu keping sapu surat 5,000 dalam ni. Tak bubuh nama pun. Buka yang ni 1,000, buka yang ni 1,000, buka duit RM1. Bila buka duit RM1 dalam dia RM50. Masya Allah. Lepas buat kuliah saya jumpa bendahari. Bil air saya bayar, bil elektrik saya bayar, speaker saya ganti baru. Masya Allah. Ni yang banyak berlaku tuan-tuan. Sebab bila dia tengok masjid kita aktif, dia buat. Dia tengok tak ada kipas, kata dia. Makcik bagi kipas, opah bagi kipas. Sebab apa? Sebab makcik nak belajar. Sebab setengah masjid tuan-tuan, kipas hari dia pun nazam tahap sakratul maut. Dah lah satu kipas pula, Allah bedridden dia kipas. Tu tegar, tu tekan tak pukul gerak. Ya Allah, kipas bila nak tukar. Ada kipas yang bergerak, tapi sebelum bergerak tu kena pegang dinding, bangun macam kita lah tuan-tuan. Dia bunyi tu mengucap sia-sia apa. Buatnya jatuh atas kepala aku, putus kepala aku. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita ambil keputusan malam ni, mulai hari ini, baik di masjid kita atau seluruh Melaka ni, kita mengamalkan yang Islam bawa. Islam bawa bukan pergaduhan, Islam bawa bukan perpecahan, Islam bawa kasih sayang. Biar orang pelik tengok kita, walau berbeza pahaman politik, tapi kita adalah bersaudara. Tak ada gaduh-gaduh apa. Kami sepupu, kami 2 pupu, kami satu kampung, kami satu negeri. Kami nak jaga negeri kami. Biar orang terpelik. Apa sepelik orang. Yang kedua, kita jadikan masjid kita ni tempat kasih sayang kita, tempat berpadu kita, bersatu hati mohon pada Allah. Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Sokong masjid. Ada aktiviti apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Macam malam ni ada ceramah perdana, apa nak bantu? Tak tahu. Nasi kumpir. Jadi
bagi nasi bungkus, air mineral satu, nasi bungkus satu. Tuan-tuan, nasi disediakan di luar, ambil seorang satu. Ada Ustaz Melaka Ustaz? Tak ada ya? Ada? Oh, roti mu kira. Tapi gelutun Ustaz? Tak apa. Kita ikajilah yang dulu ma'ajih il-ardi wala bis-sama. Bayangkan tuan-tuan, saya pergi satu masjid, mula-mula masjid sponsor. Lama-lama masjid saya sponsor. Nasi kandar sponsor. Nasi wangi sponsor. Orang sponsor, caterer sponsor. Sampai ada saudara nasi kandar maju di ujung tu, maju semua bagi. Ini sedekah semayang punya orang. Oh, nasi biryani. Lah sekali kami tak nak sponsor. Sebab setiap orang kampung masing-masing bawa makanan. Yang itulah yang paling saya suka. Haji Dolah, nasi lemak, Haji Usuk biru, Haji Manak, mi goreng, Baharul, bawa agak Kak Leha, bawa tepung bungkus, Seri Muka, tak Sum bawa, seronoknya. Haji Yusuf pada istimewa, dia bawa bekal, siang tu, siang tingkat tu kosong, tak bawa. Ini tengok. Yang pelik dia bila balik berat bini. Jadi yang mana faham tak? Kita berkasih sayang. Tak payah gaduh-gaduh. Seronok tentang malam ni kita datang seronok semayang seronok. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan sekarang kita duk baca COVID lah meningkat lah apa semua, mudah-mudahan Allah pelihara kita negeri kita insya-Allah. Baik, jadi kita bacakan doa untuk yang datang malam ni. Yang berhajat, yang ada kanser lah, anak dia kanser, anak dia ditidurkan pada sakit kepala melampau. Ada yang kanser tadi, 3 orang datang jumpa saya sebelum saya naik tadi. Okey, ni ada yang pesan daripada Nurul Aqidah, Syahmi binti Abdul Latif, Lumayyah binti Ahmad. Ada yang telefon saya tadi, suami dia kena stroke dan doktor dah gelap kepala dia, otak dah mati. Dia Ustaz dulu doakanlah. Baik, yang pertama untuk dia orang. Yang kedua untuk semua yang datang. Jadi jadikan doa yang saya belajar, yang saya amalkan ni tuan-tuan pun amalkan. Yang pertama, tuan-tuan jangan lupa surah Hud ayat 56. Okey, amalkan selalu inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surah Hud ayat 56. Tolong amalkan tiap-tiap kali selepas solat. Ayat ni untuk apa Ustaz? Ayat ni untuk Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita. Ya, kalau ada orang nak buat jahat pada kita, orang nak buat tak elok pada kita, insya-Allah. Selalu saya bacakan ayat ni pada polis, pada tentera, pada orang yang menjaga keamanan. Ini sebab kadang-kadang banyak orang yang tembak dan tingkap orang sekarang. Nombor 1. Nombor 2, saya minta pada tuan-tuan amalkan surah Al-Kahfi ayat 18. Ayat ni bila tuan-tuan keluar daripada rumah, bila tuan-tuan masuk rumah, kunci pintu, baca ayat ni. Tuan-tuan tinggal kereta hujung kereta. Siapa jaga? Allah jaga. Baca doa ni. Ayat 18. Okay, surah Al-Kahfi 18. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa qalbuhum basitun zira'an lil-rusid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum rumqa. Allah jaga harta kita. Allah Ta'ala jaga kebun kita. Tak payah nak belantu bayar. Okey, nombor 3, surah Taha ayat 55. Ayat ni tuan-tuan saya baca di mana-mana saja saya pergi. Ayat 55. Okey, surah Taha ayat 55. Bila saya jumpa dengan Samsik, bila saya jumpa dengan orang pandai barang, orang sombong, kata nak cop pasport, sombong, senyum tak nak langgung. Ya, kadang-kadang kita duk cop jari kan, mula-mula 1 jari, 2 jari, 4 jari, lalas 10 jari, tak keluar nama kita. Banyak khainah. Ada yang cekak baju saya pun ada dulu lah. Zaman saya naik kereta seorang-seorang. Sekarang jangan nak cekak boleh lah. Jetung kereta, ada satu hari dia tengking saya dekat pintu. Oi Kazim! Dia datang langkah bahu orang, datang nak jumpa. Dia marah saya. Dia saya seronok ni tak ada siapa halang.
Semua tengok apa berlaku. Ada yang sedang handphone dah tengok. Astagfirullahaladzim. Rela pun tak datang anak. Rela menanti di luar. Rela menanti. Apa nak buat? Baca surah. Bila saya baca dekat dia, terus dia duduk sebelah. Saya kata, dengar sampai habis ceramah. Habis ceramah saya tepuk belakang dia. Abang, dah habis kita balik. Jadi bodoh sejam. Ada tempat saya baca ni gelas T01 biru goreng saja. T0 tak nak gula okey, dia pun hantar kat saya. Bila hantar bunyi pistol meletup. Pum. Rupa-rupanya pinggan dia pecah, gelas dia pecah. Saya kata, "Kak, saya tak makan lah kak, saya bayar je. Saya bayar je." Itulah benda tak elok. Okey, tiba-tiba pecah kan. Jadi bacaan dia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Jadi 3 ayat ini tuan-tuan boleh amalkan. Pertama daripada surah Hud ayat 56, 2 surah Al-Kahfi ayat 18, 3 surah Toha ayat 55. Baik, sekarang saya nak bacakan doa untuk ini pun ayat yang ini ayat ni abang tadi bagi kan, satu tirunya. Ayat ni perkawiran ni yang masjidnya. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahi arqi wallahu yashfi. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Ishfi anta syafi wa la syafi illa anta wa la yughadir saqaman illa anta. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Inna waliyya Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Qala fa'bid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Allahu faqihun fid-din wa 'alimut ta'wil. La ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arshil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul 'arshil karim. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ban. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil 'azim min kulli syarrin na'ari wa min syarri harin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya rasa ada wakil daripada sini yang menjual produk yang tuan-tuan boleh beli, boleh masuk dalam tabung sekolah saya. Antara yang paling orang cari sekarang ialah kopi Al-Kazim. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.